Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'ahu huda thumma amma ba'd. Antum sami'tum hadha saut? Boleh dengar ke? Boleh. Ya. اليوم سندرس عن التناقض. الموضوع الجديد التناقض. Okey. Daripada gambar ni, Mada syahadtum? Kamu nampak apa tentang gambar ni? Respons sikit. Kereta api. Apa yang kamu tengok daripada kereta api tu? Kamu tengok macam mana? Dari sudut maksud tanaqud tu. Berlawanan. Ha? Arah yang berlawanan. Arah yang berlawanan. Ya, ahsanti. Siapa dia tak jawab? Siapa jawab? Farah Natasha, Ustaz. Farah Natasha. Orang yang jawab tu semestinya dia dah study dah sebelum masuk kelas. Okey, at-tanaqud. Okey, at-tanaqud dia daripada al-istidlal ghair mubashir. Al-istidlal tu maksud dia talabud dalil. Kita berhajat kepada dalil yang tidak secara langsung. Ghair mubashir itu bukan langsung. Apa maksud bukan langsung? Maksudnya dia memerlukan lebih daripada satu qadiyah untuk membuktikan kebenaran. Okey, kalau istidlal mubashir, dia hanya satu ayat, perlukan satu ayat terus dapat natijah. Tapi ghair mubashir, dia memerlukan lebih daripada satu ayat ataupun satu jumlah. Istidlal ghair mubashir dalam at-tanaqud biasanya, kenapa digunakan tanaqud dalam beristidlal? Kerana kebiasaannya untuk kita bagi dalil kepada benda yang kita tak boleh sentuh, tak boleh lihat, tak boleh rasa dan sebagainya. Contoh. Kalau kita nak membuktikan ar-ruhu mawjudatun. Ar-ruhu mawjudatun. Ruh ini ada. Kita nak bagi secara direct, kadang-kadang orang tak dapat gambaran. Jadi kita bagi dulu secara berlawanan. Ar-ruhu ghair mawjudah. Kita bagi dulu, kita kata ruh ni tak wujud. Ni benda ni salah. Kenyataan ni salah. Yang betul daripada ar-ruhu mawjudah. Baru kita abad yang betul. Biar dia dapat gambaran dulu yang salah. Kemudian last sekali baru dia nampak yang betul. Kita tak boleh direct. Kadang-kadang dia tak boleh direct. Itu maksud ghair mubashir. Okey, boleh dekat tu? Boleh ya? Boleh Ustaz, insyaAllah. Okay. Tapi lagi dalam tajuk at-tanaqud, dalam tajuk ni mi'yarut ta'allum, kamu kena tahu ta'rif tanaqud serta contoh. Kemudian syarat tanaqud yang 8, kemudian hukum hakam berkenaan dengan tanaqud. Kemudian cara kita nak buat tanaqud tu macam mana? Okey, kita pergi satu persatu. Okey. Sebelum tu, tanaqud ni kamu jangan campur aduk dengan akas. Al-aqsul mustawi yang kita akan belajar pada minggu depan insya-Allah. Kalau tanaqud, kamu kena bezakan dengan akas. Tanaqud satu ayat betul dan satu lagi salah. Satu qadiyah betul dan satu lagi salah. Kalau akas, dia terbalik juga. Tapi kedua-dua ayat adalah betul. Kedua-dua qadiyah adalah betul. Jangan terbalik. Tanaqud ni, sebab tu kamu tengok gambar di awal tadi, kereta api, satu arah ni, satu lagi arah bertentangan. Dia berbeza. Nak bak kata apa? Satu betul, satu salah.
Kalau macam akas, kita terbalik juga. Tapi dua-dua betul. Kedua-dua ayat adalah betul. Okey. Sebelum kita masuk kepada ta'rif tanaqud. Ingat tak? Ni benda apa? Ingat tak benda apa? Ni benda ni. Ingat tak lagi benda ni? Ingat. Ni Sur. adalah sur. Ya. Ahsanti. Sur ni satu benda penting lah. Asas untuk kamu memahami qadiyah. Dan juga dalam tanaqud ni, sur ni sangat penting. Begitu juga akas. Sur adalah core lah. Asas. Kalau tak tahu yang ni memang tak boleh buat langsung. Okey. Kemudian, kita ulang kaji balik. Ustaz nak kamu tentukan saja daripada jumlah-jumlah ayat ni, sambil-sambil tu kamu fikirlah. Ayat yang pertama, huwa muti'u walidayh. Yang tu qadiyah apa? Syartiyah ke, hamliyah ke, juz'iyah ke? Ustaz nak kamu tentukan bi'atibari mawdu'. Tengok kepada mawdu' dia. Juz'iyah ke, syakhsiyah ke, kulliyah ke, muhmalah. Sebut bagi penuh. Ni ulang kaji sikit je. Tajuk yang lepas. Kamu ulang balik. Supaya kamu tahu kita nak buat tanaqud selepas ni. Yang pertama, ayat yang pertama, huwa muti'u walidayhi. Qadiyah apa? Hamliyah ke syartiyah? Hamliyah. Hamliyah. Ahsanti. Hamliyah apa dia? Kulliyah ke, juz'iyah ke, syakhsiyah ke, mujibah ke? Sorry. Syakhsiyah ke, muhmalah? Malah. Muhmalah. Tak dengar? Muhmalah. Muhmalah. Okey. Cubaan yang bagus. Okey. Jawapan daripada qadiyah, hamliyah, syakhsiyah, mujibah. Sebelum tu Ustaz nak berbetul ya, dulu Ustaz pernah beritahu kan. Kalau dhamir dia masuk dalam muhmalah, dulu Ustaz beritahu. Tapi Ustaz tak ada nak abang. Tengok cuti dah. Lama dah benda ni. Ada seorang mai beritahu Ustaz. Dia kata dhamir ni masuk dalam syakhsiyah. Terima kasihlah. Dia tolong perbetul Ustaz. Dhamir masuk dalam syakhsiyah. Dan dia ada beberapa lagi yang masuk dalam syakhsiyah. Antaranya alam. Macam kita tengok di bawah tu, Dimashq, Damsyik. Alam tu nama tempat ataupun nama khas. Dia termasuk dalam syakhsiyah. Al-mu'arraf bi alif lam masuk dalam syakhsiyah. Idhafah masuk dalam syakhsiyah. Semua benda-benda tu masuk dalam syakhsiyah. Kalau yang di atas tu, wa muti'u walidayh adalah qadiyah hamliyah, syakhsiyah, mujibah. Okey. Kita letak shin mim iaitu syakhsiyah mujibah. Yang kedua, inji'tanil an akramtuka ataupun inji'tinil an akramtuki. Dua cara bacaan. Jangan salah baca. Kalau tak tahu baca, letakkan baris. Ni qadiyah apa ni? Ulang kaji secara ringkas je ni. Kena tentukan je, senang ke? Senang je ni. Syartiyah. Qadiyah syartiyah. Syartiyah. Okey, qadiyah syartiyah. Kemudian bi'atibaril mawdu'. Apa dia? Kulliyah, juz'iyah, syakhsiyah ataupun makhsusah dan muhmalah. Mana satu? Tak ulang gaji ya? Mahsusah. Makhsusah. Okey. Kemudian teruskan lagi. Mujibah ke salibah? Mujibah. Mujibah. Jadi qadiyah, syartiyah, makhsusah, mujibah. Okey, kalau kamu tak ulang kaji dia susah sikitlah.
kita letak mim kha. Sebab apa? Makhsusah. Okey, kalau qadiyah syartiyah dia makhsusah. Kalau hamliyah disebut syakhsiyah. Okey, beza sikit kan tu. Kemudian ba'dul insan mukhtari'un. Sebahagian manusia ni adalah pereka ataupun pencipta. Qadiyah apa ni? Qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah. Ahsanti. Kemudian teruskan lagi. Juz'iyah. Mujibah. Juz'iyah Mujibah. mujibah. Jadi kita letak jim mim. Okey, seterusnya teruskan lagi. Laju-laju sikit. Laisa in kana hadha hayawanan kana farasan. Qadiyah apa ni? Qadiyah? Qadiyah? Syarfiyah. Syartiyah. Lagi? Kulliyah mujibah. Muhmalah. Kulliyah juz'iyah muhmalah. Salibah. Muhmalah. Okey, Muhmalah. qadiyah syartiyah, muhmalah dan last sekali Salibah. sahlibah. Jadi kita letak mimha sin. Okey, kemudian Dimashq laisa bi'asimati Malaysia. Dimashq ni bukan ibu kota ataupun ibu negara Malaysia. Qadiyah apa ni? Qadiyah? Qadiyah? Hamliyah. Kena cepat ni. Soalan mantik kena cepat fikir. Semua tu dalam kepala dah sepatutnya. Lama tak macam mantik kan. Kita tinggal beberapa bulan lah. Ustaz suruh ulang gaji sebab tu Ustaz peringat awal. Seminggu sebelum. Suruh kamu ulang gaji. Okay, Dimashq laisa bi'asimati Malaysia. Qadiyah? Qadiyah hamliyah. Hamliyah. Mujibah. Salibah. Okey, salibah belakang. Sebelum tu apa dia? Syarfiyah. Syarfiyah. Syakhsiyah. Okey, qadiyah hamliyah, syakhsiyah, salibah. Kemudian la akhada minal insan bikaslanin. Apa dia? Qadiyah? Hamliyah. Hamliyah? Kulliyah salibah. Kuliah salibah ahsanti. Ustaz tak nampak lah siapa yang cakap. Tak tahu soal siapa. Okey. Dah kita tahu dah tentang qadiyah syartiyah dan hamliyah. Kemudian barulah masuk ta'rif at-tanaqud. Al-lughatan thubutu syai' wa salbuh. Thubutu syai' wa salbuh. Maksud dia apa dia? Menetapkan sesuatu dan menafikannya. Ataupun salab ni maksud apa? Negatifkan dia. Maksud istilah ikhtilaful qadiyatain, dan dia ada dua ayat lah. Satu qadiyah dan satu lagi qadiyah juga. Dua qadiyah. Dia mesti berbeza. Kalau Ustaz katakan tadi tanaqud, jumlah yang bertentangan. Satu betul dan satu mesti salah. Bil ijab ma'a sidqi ihdahuma wa kidbil ukhra. Ta'rif ni kena hafal, lughatan dan istilah. Dengan menjadikan satu betul dan satu lagi salah. Ikhtilaful qadiyatain. Ikhtilaf dari sudut apa? Al-kaif dan kam. Kamu buat kurungan sikit. Kaif dan kam. Apa dia kaif? Kaif adalah ijab ataupun salah. Negatif ataupun positif. Ataupun kita sebut mujibah ataupun salibah. Dan satu lagi adalah kam. Kam apa dia? Ada sudut ta'addud dia, sama ada kulliyah ataupun juz'iyah. Ikhtilaf qadiyatain dari sudut apa? Kam dan kaif. Apa dia kam? Kam adalah bilangan, sama ada kulli ataupun juz'i. Kaif apa dia kaif? Mujibah ataupun salibah. Okey, nanti Ustaz tanya balik ni. Ikhtilaf dari sudut apa?
Okey. Kemudian at-tanaqud qad yakunu min al-qadhiyah al-hamliyah atau al-qadhiyah asy-syartiyah. Okey. Tanaqud kadang-kadang dia mai dalam bentuk qadhiyah hamliyah, kadang-kadang syartiyah. Syarah dia. Ikhtilaful qadiyatain. Kharaja ikhtilaful mufradain. Ka Zaidin wala Zaid. Yang mufrad tak termasuk dalam qadiyah. Qadiyah ni kita tahu dah. Dia satu jumlah yang difahami. Ataupun dalam balaghah kita sebut khabar. Berbeza dengan mufrad. Mufrad murakkab kita dah belajar dah di 3 tempat. Kalau mai dalam satu perkataan Zaid dan juga la Zaid, dia di qadiyah tak? Tak, sebab juzuk Zaid tu tak memberi maksud. Kalau kita tengok kepada ta'rif mufrad, kamu ulang balik 3 tempat, juzuk dia tak memberi makna. Okey, yang terlibat hanyalah qadiyah, yang mufrad tak terlibat. Okey, nombor 2. Okey, kalau start laju kamu tak faham, kamu tanya direct Saya ikut terlepas. Ma'al sidqi ihdahuma wa kidbil ukhra. Bukan wa kidbil ejaan tu salah. Patutnya hamzah di atas. Wa kidbil ukhra. Labudda anna ihdal qadiyatain sadiqah wal ukhra kadibah. Macam Ustaz kata, bila dia berbeza dua jumlah, satu mestilah betul dan satu lagi mestilah salah. Ataupun satu salah, satu lagi betul. Dia tak boleh dua-dua betul ataupun dua-dua salah. Dia mesti bertentangan. Kalau dua-dua betul, dia panggil benda lain. Dia ada dalam istilah mantik dipanggil taqabul, ada tadakhul. Tapi tajuk kita adalah tanaqud. Yang dua-dua tu kamu tak belajar lagi. Dan tak belajar di tingkatan 5. Masuk universiti insya-Allah belajar. Okey. Misal, contoh dia. Zaidun katibun. Zaidun katibun. Jumlah ni sadiqah ke kadibah? No respon. Tak ada respon. Sadiqah. Lawan daripada Zaidun laisa bikatibin. Zaid ini bukan kerani. Okey. Boleh? Satu jumlah betul, dia mesti lawan dia laisa bikatibin. Allah, senangnya Ustaz. Buat negatif lah. Sekali kita tengok. Nampak senang kan? Yang senang ni lalu orang salah. Mantik dia kena faham betul-betul. Nampak senang. Okey. Tapi sekali kita test lah. Okey, syurutut tanaqud. Okey, Ustaz laju sikit . Yushtaratu li tahqiqi tanaqud syurutun la budda min ittihadil qadiyatain fiha. Okey, syarat dia mesti ada 8 syarat. Yang ni dia panggil al-wahdatu tsamaniyah. Kesatuan yang 8. Benda apa yang perlu sama? Okey, yang pertama dia mesti maudhu', dia mesti sama. Kalau Zaid lah, dia tak boleh guna nama lain. Satu Zaid, satu Umar. Okey, yang ni senang dia nampak. Zaidun qaibun. Lawan dia mestilah Zaidun. Zaidun juga dekat maudhu' dia. Maudhu' tu apa dia? Kita dah belajar dah. Maudhu' kalau kepada qadiyah hamliyah. Kalau qadiyah syartiyah dia panggil apa? Muqaddam dan apa? Tali. Tali. Ahsanti. Muqaddam dan tali. Kenapa banyak contoh dia guna qadiyah hamliyah saja? Sebab apa? Sebab dia absat wa aisar wa ashal. Sebab dia mudah. Saya bagi contoh yang payah terus lagi kamu tak nampak. Bagi yang mudah-mudah. Dengan yang basic iaitu qadiyah hamliyah. Kemudian dia kata apa? Hadha tanaqudu sahihun liittihadil mawdu'. Sebab soalan
Dia pernah tanya soalan kata apa? Sebab apa? Ha, Sebab apa? Dua qadiyah ni tak jadi qadiyah. Nyatakan syarat sebab apa? Antara syarat dia apa dia? Dia adam ittikhadi al-mawdu'. Sebab mawdu' dia tak sama. Okey. Tu antara bentuk soalan lah. Yang ni boleh nampak kan? Kalau yang ba tu salah sebab apa? Mawdu' dia berbeza. Okey, yang kedua, nombor 2. Wahdatul mahmul. Mahmul pun mesti kena betul juga. Dia tak boleh berbeza. Zaidun alimun, mesti guna alimun juga. Tak boleh guna perkataan yang lain. Dia bagi contoh yang salah dia, bifasikin. Tak boleh lah. Okay, ni mudah aja semua. Wahdatul zaman, masa pun kena sama. Tak boleh masa yang berlainan. Al-yaum, tiba-tiba nak guna ams, tak boleh. Kemudian al-makan, tempat pun kena sama. Kalau guna masjid, tak boleh guna as-suq. Okey. Yang ni senangnya kan? Yang ni dia idhafah. Idhafah, sandaran. Khalidun. Abun li Ibrahim. Dia tak boleh lah. Tiba-tiba sebut kepada bapa orang lain pula. Tak boleh. Kemudian wahdatul syarat. Syarat dia pun kalau ada, kena sama. Ini ijtihada pun ini ijtihada juga. Tak boleh. Illam yajtahid. Dia kena sama. Okey. Kemudian ni wahdatul quwwah wal fi'li. Quwwah kena sama, al fi'li kena sama. Al quwwah tu apa dia? Al quwwah tu maksud dia bil imkan, kemampuan. Maksudnya dia perlu usaha dululah. Zaidun alimun. Zaid ni seorang yang alim. Bil quwwah tu maksud dia mampu tak nak jadi orang yang alim? Ataupun bil imkan lah kita sebut. Dia mampu tak? Mampu, tapi kena usaha dulu. Tu maksud bil quwwah. Kalau bil fi'li tu apa dia? Kalau bil fi'li tu maksud dia dah jadi alim dah. At-tahaqquq. Dia dah sampai dah tahap alim. Tu bil fi'li. Zaidun alimun bil quwwah maksud dia mampu nak jadi orang alim. Kalau bil fi'li dah jadi dah orang yang alim. Boleh faham beza dah? Ataupun kita kata as-sikin qati'un bil quwwah ke bil imkan? Sorry. Bil quwwah ke bil fi'li? Kalau sebut bil quwwah, maksudnya kita tak potong lagi. Tapi kalau kita dah potong, barulah disebut bil fi'li. Tu beza dia, bil quwwah dengan bil fi'li. Dah jadi dah, barulah disebut bil fi'li. Tak jadi lagi, dan dia mampu untuk jadi, disebut bil quwwah. Ataupun perkataan lain disebut bil imkan. Bil fi'li perkataan lain disebut bil tahaqquq. Tahaqquq ni apa dia? Dah jadi dah. Kemudian wahdatul kull wal juz. Kena sama juga. Kalau perkataan juzuk, guna juzuk. Juzuk juga di qadiyah yang kedua. Tak boleh qadiyah yang pertama kita guna juzuk, qadiyah yang kedua guna kul. Tak boleh. Apa beza kulli dengan juz'i ni? Sorry. Apa beza kul dengan kulli? Kul dan kulli ataupun al-juz'u dan al-juz'i. Ada ya di belakang. Apa beza dia? Dulu Ustaz pernah bak kan? Tak ingat? Ustaz dah tahu Ustaz pernah bak ke tak? Okey. Apa beza dia? Dia ada beza sikit Contoh. Malaysia, kita tengok contoh yang dia bagi. Malaysia mumtirun ba'duha. Maksudnya Malaysia ni hujan. Sebahagian negeri saja yang terima hujan, bukan semua Malaysia. Okey. Ba'duha tu kembali kepada Malaysia, bukan kembali kepada mumtirun. Okey. Kalau juz'i, dia letak di depan. Ba'du Malaysia mumtirun. Ba'du Malaysia mumtirun. Barulah juz'i.
Juz'i dia gambaran keseluruhan kepada semua qadiyah, kepada satu ayat yang sempurna bagi qadiyah tersebut. Tapi kalau juzuk dia hanya sebahagian daripada jumlah yang sempurna. Macam ba'duha di sini dia kembali kepada Malaysia, dia tak kembali kepada mumtirun. Okay, jelas tak? Beza kul dengan kulli ataupun juzuk dengan juz'i? Jelas? Ha? Jelas Ustaz. Bil quwwah dengan bil fi'li pun jelas tak? Okey. Ustaz, Ya. pernah saya lagi kuliah juz'i tu? Boleh tak? Apa dia tak jelas? Kuat Yang balik yang kuliah yang juz'i tu boleh tak? tak jelas lah. Sekali lagi. Nak minta Ulang balik ulang. yang kuliah tu dengan juz'i tu boleh tak? Okey, ulang balik ya. Okey. Dia bagi contoh juzuk kan. Okey. Kita ambil contoh juzuk lah. Juzuk dengan juz'i. Juzuk, kalau kita guna perkataan ba'du, okey, contoh dalam ayat ni adalah juzuk. Sebab apa? Sebab dalam ayat Malaysia mumtirun ba'duha. Ba'duha tu kembali kepada Malaysia, tak kembali kepada keseluruhan ayat. Keseluruhan ayat macam mana? Dia kembali kepada Malaysia dan juga kembali kepada mumtirun, kedua-dua sekali. Tapi yang ni dia kembali kepada Malaysia saja. Sebahagian saja negara, kawasan di Malaysia tu yang menerima hujan, yang hujan. Okey. Kalau juz'i, perkataan ba' mestilah duduk di depan. Dia jadi macam mana? Ba'du Malaysia mumtirun. Sebahagian Malaysia hujan. Juz'i ni, perkataan juz'i, dia mesti kembali kepada keseluruhan ayat. Setiap kalimah yang ada pada ayat tu kembali kepada juz'i. Tapi kalau ba'duha ni dia kembali kepada perkataan Malaysia saja, bukan mumtirun. Beza dia macam mana? Selalunya perkataan juzuk letak di belakang. Kalau juz'i terletak di depan. Boleh faham? Jelas tak lagi? Jelas. Jelas ha? Senang je. Pendek kata macam ni lah. Kalau juzuk, kataan dia selalu duduk di belakang. Kalau juz'i, kataan dia duduk di depan. Kul dengan kulli pun sama lah. Kau ambil contoh yang sama. Benda yang sama lah. Okay. Next. Kita teruskan lagi. Ahkamut tanaqud al-qadiyah al-hamliyah. Sebelum kita masuk yang ni, kita langkau sikit. Kita pi lagi. Cara dulu. Cara kita nak datangkan tanaqud. Bila dia bagi jumlah, kita nak datangkan tanaqud. Langkah yang pertama, al-khutwatul ula kena buat apa? Kita kena tahu dulu, tentukan qadiyah tu dia ada sur ke tak ada sur. Langkah yang kedua, tengok langkah yang kedua. Kalau dia ada sur, kita tukar sur yang berlawanan dengan dia. Tak nampak lagi ni, memang tak nampak. Nanti Ustaz, kita pergi pelan-pelan. Langkah yang ketiga, kalau tak ada sur, barulah kita tukar kaif saja. Apa dia kaif? Yang Ustaz bak tadi, kaif adalah mujibah ataupun salibah. Okey, kalau kam, sur tadilah. Kalau kaif, sama ada mujibah ataupun salibah. Tengok contoh. Kullu burtuqalin fakihatun. Okey, langkah yang pertama dia kata apa? Kita tentukan ada sur ke tak ada. Okey, dekat jumlah ni, dekat ayat ni, ada sur tak? Apa dia sur dia? Sur dia adalah
Kullu. Okey, kemudian kita kena tahu pula dia mujibah ke salibah? Mujibah. 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 Okey. Kalau kulliyah mujibah, dia kena tukar kepada lawan kedua-dua tu sekali. Kullu kena tukar kepada juz'i. Nah, juz'i. Kemudian dia positif kan? Tukar kepada negatif. Jadi apa? Natijah dia? Tak ada fikir. Tu jawapan dah. Dia dah tulis dah. Laisa ba'dul burtuqal bifakihatin. Kalau kulliyah yang mujibah, dia akan jadi juz'iyah yang salibah. Sebab dia kena lawan kan? Tak nampak lagi kan? Okey, tak apa. Ni contoh yang mudah. Memang tak nampak. Ustaz nak tunjuk pun tak ada papan tulis. Sekali kita tengok. Okey. Ustaz rasa kamu tak nampak. Kamu macam mana? Nampak tak lagi? Nampak. Nampak dah? Okey, kalau nampak tu alhamdulillah. Dia dah terbuka dah sikit. Jangan Ustaz rasa kamu tak nampak lagi. Okey. Kemudian, ni contoh yang tak ada sur. Muhammadun mujtahidun. Yang tak ada sur ni qadiyah apa? Qadiyah hamliyah. Sorry. Syakhsiyah. Bi'atibar apa? Syakhsiyah dan juga kalau bi'atibar maudhu' dia adalah syakhsiyah dan muhmalah. Dia adalah syakhsiyah dan muhmalah. Yang ni tak ada sur. Bila tak ada sur, kena tukar kaif sahaja. Okey, kalau Muhammadun mujtahidun, lawan daripada, naqib daripada Muhammadun laisa bimujtahidin. Tukar kepada negatif sahaja. Sebab dia tak ada sur. Tengok kepada langkah ni. Langkah pertama, kedua dan ketiga. Langkah ni nak kena hafal tak? Kalau nak hafal bagus, tak hafal pun tak apa. Sebab apa? Tunggu selepas ni. Okey. Kita ada formula yang Ustaz nak tunjuk. Okay, kemudian yang tadi untuk qadiyah hamdiyah, yang ni qadiyah syartiyah pula. Macam tu juga sebiji. Kena tahu dulu qadiyah apa, ada sur ke tak ada. Kemudian kalau dia ada sur, tukar sur dia kepada lawan dia. Tukar sur kepada lawan dia. Kalau tak ada sur, jadikan sama ada negatif, jadi positif. Kalau positif jadi negatif. Tukar dia punya kaif sahaja. Contoh, kullama indaqal babu hadara ad-daif. Kalau pintu diketuk, maka hadirlah tetamu. Tak ada maka. Telah hadirlah tetamu. Tak ada fa di situ. Okey. Kullama. Ada sur ke tak ada ni? Ada kan? Sur apa? Kullama. Mujibah. Mujibah ke salibah? Mujibah. Okey, kalau kulliyah mujibah tukar kepada juz'iyah Salibah. salibah. Jadi apa? Jadilah qad la yakunu. Qad la yakun ni sebab tu Ustaz kata sur kena hafal. Kita nampak dah. Dalam gambaran kepala kita ni kita nampak dah. Oh, yang ni qadiyah syartiyah. Sur juz'i dekat sini, dekat sini. Mujibah macam ni, salibah macam ni. Kita nampak dah. Kalau tak hafal pun tak apa, yang penting kamu faham. Ustaz rasa tak perlu hafal kot, lama-lama kamu buat latihan, nampak terus. Cuma dah, kamu tak pernah buat latihan, sebab tu kamu duk rasa nak kena hafal. Dia yang penting mantik ni faham je. Faham je. Okey? Yang ni kalau tak ada, sur in asyraqatis syamsu fannaharu mawjudun. Tukar kepada negatif sahaja. Yang ni dah mujibah, kita tukar kepada salibah sahaja. Salibah jadi apa? Tambah laisa dekat depan. Laisa in asyraqatis syamsu fannaharu mawjudun. Okey. Yang ni semua asas daripada kena power dalam bab qadiyah, sama ada hamdiyah ataupun syartiyah. Cumanya dia tambah dekat sini tanaqud
cara sahaja. Cara dia macam mana? Kesimpulan yang ustaz boleh buat, cara dia adalah ni jadual ni. Kamu boleh snap jadual ni. Sebab tu ustaz kata dalam mantik dia banyak, dia ada tadakhul. Dia ada ad-dukhul tahta tadad. Dia ada tadad. Banyak kan? Tak nampak yang ni, susah. Yang ni lagi senang. Hafal formula ni. Tak ada hafal, rasa ingat sendiri ni. Senang je. Ingat nak panah, ingat. Sorry ya. Ada salah sikit. Ni kuliah mujibah. Okey. Kalau kuliah mujibah, dia punya tanaqud daripada naqid daripada jim sin, iaitu juz'iyah salibah. Kalau juz'iyah mujibah, naqid daripada kuliah salibah. Okey? Ataupun sebaliknya, kalau kuliah salibah, naqid dia juz'iyah mujibah. Kalau juz'iyah salibah, naqid dia kuliah mujibah. Kena ingat jadual ni. Nanti dalam soalan, dia suruh datangkan naqid kepada qadiyah ini. Ingat terus formula. Tanaqud formula dia yang ni. Sebab nanti, kalau dalam akas, formula dia lain pula. Kemudian last kali qiyas, formula dia lain pula. Kamu nak kena ingat yang mana satu. Selalunya orang keliru lah. Tapi ustaz rasa formula ni tak susah kot nak hafal. Senang je. Kap mim, jim mim. Kap sin, jim sin. Hak negatif letak di tepi. Belah kiri. Positif letak sebelah kanan. Okey. Macam mana? Agak-agak dah hafal tak lagi? Agak-agak dah hafal tak lagi? Dah. Boleh Dah? start Okey. sikit. Okey. Macam dia kata, langkah yang ketiga tadi. Kalau dia tak ada sur kulli ataupun juz'i, tak ada sur, iaitu syakhsiyah dan muhmalah ataupun makhsusah dan muhmalah. Kalau tak ada, hanya tukar kepada kaif saja. Kalau dia positif, tukar kepada negatif. Kalau negatif, tukar kepada positif. Yang ni untuk yang ada sur. Kalau tak ada, tukar je kaif. Senang je. Okey. Kamu dah hafal? Kita tengok. Baru kita tengok yang tadi ni. Okey. Al-Kulliyah Mujibah. Kamu dah tahu dah. Akas dia berapa? Ni ustaz tutup pun kamu tak nampak lah noh. Sebab tutup kat depan ustaz kan. Kamu dah tahu dah. Kullu tullab najihun. Naqid dia berapa? Mestilah. Mula-mula kamu kena tahu dulu. Dia ada sur ke tak? Dia jenis apa? Mujibah ke salibah? Kuliah mujibah kan? Sebab dia dah tulis dah yang ni. Sebab contoh, dia dah siap dah semua. Okey, jenis dia kuliah mujibah. Kemudian, naqid dia mestilah juz'iyah salibah. Berdasarkan jadual tadi. Jadi, kita gunalah sur juz'iyah yang salibah. Apa dia? Laisa ba'du ataupun ba'du laisa. Okey. Dua-dua boleh. Laisa ba'du tullab najihin. Okey. Yang ni semua dah ada jawapan dan kamu dah tahu dah. Sangat senang. La akhada minatullabi najihun. Ni kuliah salibah. Okey, kuliah salibah. Kemudian dia punya naqid dia mestilah juz'iyah mujibah. Kalau syakhsiyah mujibah, naqid dia mestilah syakhsiyah salibah. Sebab apa? Sebab tak ada sur, hanya tukar kepada kaif saja. Kemudian muhmalah pun sama juga. Dia tak ada sur, tukar kaif saja. Jadilah salibah. Senang kan? Ustaz tak mau pi ni. Tak mau pi satu persatu. Sebab kita nak terus kepada latihan sekejap lagi. Sebelum tu kamu parti lah. Parti betul-betul. Tapi Ustaz rasa kamu guna formula tu dah nampak dah semua. Guna formula yang Ustaz bagi tu tak gaduh hafal lah. Okey, langkah satu kena ta'yinul qadiyatain.
ta'yinul qadiyah imma musawwarah atau ghair musawwarah. Tak perlu hafal lah. Tengok pada formula tu saja. Okey, ni qadiyah syartiyah. Kalau kuliah mujibah tukar kepada juz'iyah salibah. Cumanya dia ada tambahan sikit kat sini. Tambahan dia apa dia? Kalau yang muhmalah. Okey. Muhmalah ni dia kal juz'iyah. Muhmalah ni dia seolah-olah juz'iyah. Catat sikit kat buku kamu. Muhmalah ni kalau dalam qadiyah syartiyah dia kal juz'iyah. Dia seolah-olah juz'iyah. Sebab tu akas dia, bukan akas. Naqid dia jadi kulliyah salibah. Sebab dia kal kulliyah. Tengok ah. Nampak kesusah kan? Muhmalah mujibah, naqid dia kulliyah salibah. Muhmalah salibah, naqid dia kulliyah mujibah. Okey? Yang lain semua sama je. Boleh faham? Boleh eh? Tak ada respon ni. Ustaz, Ha? Ada soalan? Ya? Ustaz, yang tadi tu, yang belah, yang sebelah lagi tu, Sebelah ni. Muka surat 22. Awak kamu cakap tak jelas ha? page 22 Ustaz. Nombor 2. 22. Muka surat 22 hak mana tu? Hak mana? Yang ni. Yang tadi tu, tadi. Ni. Ha. Yang Ni. nombor 4 tu, Ya. Yang ni ya. bukan. Ahkam tak Ni. Ahkam tak nakut yang muka surat 22. Sebelum dia. Yang ni. Nombor 4. Nombor 4. Ya. Yang ni. Bukan. Jadual tadi. Muka surat berapa ni? Nak tunjuk buku teks. 22 Ustaz. Yang ahkam tanakut tu. Ustaz. Ahkam tanakut. Oh yang Yang tu ni Ustaz. Ustaz. Yang ni lah. Kuliah salibah ni. Ha, yang ni. Ya. Awak. Nombor 4 kan. Kalau macam tulak, tapi kan tengok yang dia kan tambah wa alif kat Laisa tu kan. Waw alif. Tambah kat Laisa tu wa alif kan. Sebab dia jamak. Jamak ke? Ya. Ha. Kalau tak tulis dalam exam, salah Ustaz ke betul? Kurang markah. Okey. Nahu salah. Kena ikut nahu Ustaz. Ya, kalau Ustaz kira nahu. Dalam skema SPM, Ustaz tak pernah tengok lagi. At-tullab jamak kan, jadi laisu. Laisa untuk mufrad. Okey, faham? Ataupun kalau nak selamat, kamu tulislah tulis di depan. Laisa tullab binajihin. Yang tu yang selamat. Bu di depan. Boleh faham? Boleh. Bu di depan. Laisa tullab binajihin. Yang ni sama je. Cuma dia kamu pun belajar kan jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah macam mana, jumlah ismiyah macam mana kamu pun dah tahu. Kalau at-tullab laisu ni jumlah ismiyah. Itu juga sebaliknya. Okey. Dekat sini ada pembetulan sikit dekat dalam buku teks kamu nombor 2 kamu bulatkan sikit. Kalau juz'iyah mujibah. Juz'iyah mujibah sur dia apa dia? Sur dia apa dia? Untuk qadiyah syartiyah. Dia tulis ni qad la yakun. Qad la yakun ni juz'iyah mujibah ke juz'iyah salibah? Salibah. Iya, Salibah kan. Kalau mujibah apa dia? Qad
Qad yakun. Qad yakun. Okey. Kamu pangkah ataupun kamu bulatlah. Buatlah apa-apa saja pembetulan yang boleh kamu nampak. Jawapan yang betul dia qad yakunu. Okey, situ saja. Okey? Sungguh surat berapa? Semua bersepakat untuk menolong hak mencari petai. Sungguh surat berapa? Apa dia tu? Tak jelas. Kamu cakap dengan ustaz ke dengan orang lain tu? Tak. Okey. Jelas tak tu? Habis tu? Formula. Okey. Cuba tengok ni latihan dalam buku teks. Kalau betul, kamu tanda right. Salah, tanda pangkah. Betul tak ni? Zaidun katibun. Naqib dia Zaidun laisa bikatibin. Betul ya salah? Zaidun katibun. Sur ke tak? Ada sur ke tak? Tak ada. Tak Tak ada. ada. Syakhsiyah apa dia tu? Mujibah ke salibah? Mujibah. Mujibah. Okey, kalau mujibah tukar kepada salibah dia. Salibah saja. Jadi Zaidun laisa bikatibin. Okey. Zaid naqib dia la Zaid. Betul tak? Betul. Ha? Betul tak? Di awal-awal tadi mufrad dia masuk tak dalam tanaqud? Tak. Tak. Jadi betul ke salah? Salah. Salah. Nampak senang kan? Nampak senang. Tapi soalan yang mudah kadang-kadang orang careless. Tak apa, tak apa. Yang penting cuba. Nanti kamu ingat, oh aku pernah salah sini. SPM jangan harap aku nak salah. Okay, nombor 3. La syai'an minal jihad bisayyi'in. Tak ada satu pun jihad buruk. Naqid dia al-jihadu laisa sayyi'an. Betul ke salah? Kamu tengok dulu la syai'a. Surah apa tu? Kulliyah Salibah. Salibah. Talibah. Tukar kepada Juz'iyah mujibah. Juz'iyah ya, mujibah. jim mim. Jim mim kan. Juz'iyah mujibah. Juz'iyah mujibah. Ada tak perkataan juz'iyah mujibah kat sini? Tak ada. Tak ada. Jadi jawapan dia salah ke betul? Salah. 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 Okey, senang kan? Talibun fahimun. Yang ni senang-senang dia bagi. Naqid dia talibun laisa bifahimin. Betul tak? Betul. 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 Talibun fahimun. Ada sur ke tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, dia apa dia? Kuliah juz'iyah muhmalah ke syakhsiyah? Muhmalah syakhsiyah. Ha? Muhmalah ke syakhsiyah? Jawab. Muhmalah. Ha? Muhmalah. Muhmalah. Okey. Kemudian terangkan sebab pasal apa tak boleh jadi tanaqud. Zaidun shaimun dia tak jadi tanaqud. Dia tak jadi naqid dia Muhammadun laisa bisaimin. Pasal apa tak jadi tanaqud? Sebab apa? Maudhu' dia lain. Maudhu' dia lain. Okey. Ahsanti. Hanis kan? Yes, Dad. Okey. Al-badru mudhi'un fil lail. Naqid dia al-badru laisa mudhi'an fil nahar. Betul tak? Tahu dah salah sebab apa? ramai dia lain. Tak ittihad? Ittihad apa? Ha, Zaman. zaman. Okey. Malaysia jamilatun kulluha. Okey, Malaysia laisat ba'duha jamilan. Sebab apa? Kulli juz'i dia lain. Kulli juz'i dia lain.
Okey, Malaysia al-an daulatun namiyatun. Malaysia fil madi laisa daulatan namiyatan. Sebab apa? Sebab ada mulitihad Zaman. az-zaman. Okey. Selesai latihan dalam buku teks. Okey. Sekarang latihan yang ustaz nak bagi. Okey. Kamu fikir. Ustaz nak kamu tentukan lah. Ni tanaqud ke tak ni? Muhammadun alimun, Muhammadun laisa bijahli. Tanaqud ke tak? Tak. Fikir. Jangan terus jawab. Terus jawab tak apa. Mungkin dah fikir dah. Tapi pastikan ada alasan. Tak. Okey, tak sebab apa? Mahmud dia lain. Mahmud dia lain. Mahmul dia Mami lain. Okey. Lagi satu maksud dia. Lagi satu kita tengok. Satu Mahmud dan lain satu. Yang kedua kita tengok. Alimun. Muhammadun alimun. Qadiyah ni sadiqah ke kadhibah? Sadiqah. Okay. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dia habaq Muhammad ni seorang yang alim. Okey, Muhammadun laisa bijahlin. Muhammad ni dia tak bodoh. Seertilah dengan alim. Seerti dengan alim. Sadiqah ke kazibah? Boleh jadi sadiqah ataupun kazibah. Ataupun kita kata dua-dua qadiyah ni adalah sadiqah. Kalau tanaqud dia mesti satu betul dan juga satu salah. Okey, dia ada banyak alasan lah. Kalau dia suruh bayyin, barulah kamu terangkan sebab apa. Tak ittihad dari sudut wahdah apa? Wahdah yang ni apa dia? Mahmud. Kemudian kamu terangkan lagi sebab apa? Sebab dua-dua qadiyah adalah qadiyatan sadiqatan. Kamu terang kena panjang sikit. Okey. Kemudian kamu dah dapat jawapan. Jawapan dia la. Yang ni bukan tanaqud. Yang kedua pula kullu insanin hayawanun. La syai'a minal insan bi hayawanin. Ni qadiyah ke tak? Sorry. Tanaqud ke tak? Tak. Ha? tak. Tak sebab apa? Sebab ada mim. Ha? Sebab yang asal tu dia kuliah mujibah. Lepas tu dia tukar kuliah mujibah juga. Patutnya juz'iyah mujibah. Patutnya juz'iyah Salibah. riba. Okey. Pandai. Tu antara alasan dia lah. Tu antara alasan dia. Antara alasan yang lain, kedua-dua qadiyah ni adalah kadhibatan. Dua-dua ni salah. Semua manusia adalah haiwan. Kemudian tak ada satu pun manusia adalah haiwan. Haiwan yang dimaksudkan di sini adalah haiwan betul lah, haiwan, bukan haiwan yang hidup tu. Haiwan ni adalah haiwan yang haiwan tu lah. Bukan haiwan hidup. Boleh faham tak ni? Boleh. Okey. Ni adalah dia bukan tanaqud juga. Okey. Dalam soalan kamu hati-hati ya. Okey. Ni latihan kamu. Okey, fikir dan tulis selagi ustaz nak tahu jawapan. Dalam masa beberapa minit. 2 minit jadilah. Bukan payah pun. Formula dah ada. Tak tengok formula pun boleh jawab. Pejam mata boleh jawab Pejam sebelah pejam dua-dua tak boleh jawab ke. Okey, kullu insanin natiqun. Tak ya ustaz nak suruh. Ustaz sebut nama lagi jawab. Okey, siap semua? Dah siap semua? Berlawanan. Apa dia berlawanan? Okey, dah siap ah?
Okey, dah siap Ustaz nak panggil nama? Siap ke tak hari ni? Senang kan? Okey. Nombor 1. Kullu insanin natiq. Ups. Keluar dah jawapan, sorry. Macam mana nak tutup? Tak boleh tutup lah. Okey. Tak dan tengok kan? Macam mana Ustaz nak panggil nama? Ada nama ke? Tak apa Ustaz main sebut lah. Dia tak main abang ah. Kalau yang tak masuk kelas. Kullu insanin natiqun. Okey, tolong jawab Ustaz. Daripada kelas sukarela. Daripada kelas 5AJ. Sama ada lelaki atau perempuan. Jawapan daripada? Seorang. Tak jawab pula. Tak jawab tak apa Ustaz panggil nama. Jawab Ustaz. Afifuddin. Ustaz, apa soalan tadi Ustaz? Saya tergelak tadi. Terkeluar tadi. Soalan daripada datangkan nakir bagi jumlah ataupun qadiyah kullu insanin natiqun. Okey Ustaz. Apa dia jawapannya? Tengok dulu surah apa. Kemudian tengok dia punya kaif dia, mujibah salibah. Kemudian tengok formula. Kemudian baru tukar. Apa dia jawapannya? Macam susah je ni. Kita tolong respon Ustaz. Susah ke senang? Okey. Kenapa susah ke senang? Tak jawab. Risau pula Ustaz. Rasa macam susah pula. Susah ke senang? Senang. Senang. Okey, alhamdulillah. Jawapan daripada Hafizuddin. Jawapan dia Laisa cepat, kullu Ustaz. insan Kita nak- natiqun. Laisa kullu insan binatiqun. Laisa kullu insan binatiqin. Betul ke salah? Kawan-kawan, betul ke salah? Betul. Tak betul Okey, tengok di situ. Okey, Afifuddin. Jangan keluar lagi. Jangan left. Di sini dalam ayat, dalam qadiyah ni. Kullu insan natiqun. Sur dia pada kulliyah. Kulliyah yang mujibah ke salibah? Mujibah. Kalau kulliyah mujibah, dia punya nakid dia pada juz'iyah Iya. Salibah. salibah. Jadi jawapan daripada ba'dul insan ghairu natiqin ataupun ba'dul insan laisa binatiqin. Dua-dua ayat boleh lah. Yang membawa maksud yang menggunakan sur juz'iyah salibah. Hati-hati hati-hati. Nampak je senang ni. Hati-hati Afifuddin. Okay, ba'du sa'il ma'un. Kelas 5AF. Muhaimin masuk lagi? Tak masuk juga kan? Okey. Khairul Nizam, ada tak? Khairul Nizam, jawapan daripada? Dia ada tak? Saya Ustaz. Apa dia? Jawapan dia? Ustaz Baru nak fikir Kita masuk berjalan ni. Kalau boleh kita nak habis dah ni. Pukul sebelah. Bagi Ustaz pukul sebelah. Ustaz. Siapa nak jawab? Ya.
Ya, ya. Kenapa yang ba'dul insan istidambah ghairun natik tu? Apa dia? Macam mana? Kenapa yang ghairul insan, kenapa yang soalan first tu, yang Ya. ba'dul insan tu istidambah ghairu tu? Sebab kamu tengoklah ghairu tu dia negatif. Betul tak? Kalau buat Sama. tanggul tu, Sama aja dengan perkataan laisa. Laisa dengan ghairu sama lah. Nampak lagi? Dia seerti je. Asalkan juz'iyah salibah. Yang dia bagi dekat dalam jadual tu, tu hanya contoh saja, tak terbatas dengan contoh tu saja. Kamu jangan pelik lah kalau tengok selain daripada contoh tu, padahal makna dia sama. Ghairu natiqin maksud dia tak bertutur. Laisa binatiqin maksud dia apa? Tidak bertutur juga, sama je. Boleh jawab. Kalau jawapan kamu apa dia? Laisa ba'dul insan binatiqin. Ha. Samalah, betul juga. Asalkan juz'iyah salibah. Okey, Khairul. Ba'du sa'ili ma'un. Okey, saya try. Ya, try. La syai'un min sa'il bima'in. Okey. La syai'a minas sa'il bima'in. Betul ke salah? Yang ni juz'iyah mujibah, tukar kepada kulliyah salibah. Okey, Ya. ahsanta. La syai'a minas sa'il bima'in. Okey, yang ketiga, la syai'a minal jama'at bihayawanin. 5 AJ, perempuan. Emilia Farhanis. Jawapan dia benar? Emilia masuk kelas tak? Emilia ada tak? Tak ada. Kalau Emilia tak ada, Zahidah ada, Zahidah. Zahidah selalu masuk awal. Jawapan dia benar, Zahidah. Tadi bukan mic Ustaz. Apa dia? Tak boleh buka mic. Tulis dekat ruang komen. Boleh tulis tak? Tulisan Arab tak ada Ustaz. Beritahu kawan tolong jawab. Okey. Zahidah tak boleh jawab. Tak boleh buka mic. Siapa nak bantu? Ustaz nak ingat line dalam kelas. Izzah. Apa dia jawapan dia, Izzah? Izzah minggu lepas tak masuk kelas kan? Dia masuk tak? Dia. Ya Ustaz. Dia ada. Jawab tengok dia. Ni dia ke Izzah ni? Dia. Dia. Okey, jawapan dia? Jawapan dia ba'du minal jamat bihayawan. Ba'dul jamaat hayawanan. Okey. Ba'dul jamaat. Ba'dun minal jamaat. Ayat kamu tu apa dia? Ba'dun minal jamaat. Hayawanun. Hayawanun. Okey. Tak gaduh tulis minam tak apa noh. Ba'dul jamaat hayawanun. Okey, ahsanti. Okay, nampak Ustaz, tak? saya nak tanya. Ha? Saya nak tanya, bila masa nak tambah bi hayawan tu dengan tak tambah bi tu? B tu selalunya guna kataan laisa. Ataupun ba ni ba zaidah saja maknanya. Ba zaidah. Tapi kalau pun la syai'a minal jamad hayawanun, betul juga. Tak salah. Ba tu ba zaidah, ba tambah yang tak memberi makna langsung. Kita tak boleh terjemah dia dengan haiwan.
Ba zaidah dalam bahasa Arab ni lurah lah semua. Sebab tu kamu kena hati-hatilah dalam jawapan kamu tu. Ustaz tak pastilah. Kalau SPM betul dia kira tak nahu. Kalau ustaz memang ustaz kira lah. Potong satu markah. Okey. Oops. Ba'dul insan ghairu sya'irin. Lima AF. Intisha masuk tak intisha? Tak ada juga ah. Nurin Syawkina masuk? Tak ada. Aina Akilah? Buat-buat tak ada. Ada Ustaz, ada. Tak ada. Apa dia jawapan dia? Kullu insan bisyairun. Kullul insan Bisyairun. kalau tambah ba jadi bisyairin. Tak ada tambah ba, tak apa di situ tak sesuai Dia tak semua sesuai tambah ba ni. Dia ada tempat-tempat dia. Okay, ba'dul insan ghairu syairin. Jawapan dia kullul insan syairun. Okey, kalau kamu tengok satu betul dan satu kenyataan dia salah. Mana dah semua manusia ni adalah penyair. Okey, satu betul satu salah. Semua macam tu. Satu betul satu salah. Kalau dua-dua betul tak panggil tanaqud. Okey. Ni latihan dia lagi. Hak tadi wa muti' walidai. Jawapan dia pada segera wa laisa bimuti' walidaihi. Senang je. Okey. Kemudian injik tanil'an akram tuka. Jawapan dia apa? Ni qadiyah syartiyah makhsusah mujibah. Tukar kepada salibah saja sebab dia bukan musawarah. Jadilah laisa injik tanil'an akram tuka. Ba'dul insan mukhtari'un. Jadi jawapan dia apa? Ni juz'iyah mujibah tukar kepada kulliyah salibah. Jadi la akhadha minal insan bi mukhtari'in. Laisa in kana hadha hayawanan kana farasan. Okey, buang saja perkataan laisa sebab dia qadiyah syartiyah muhmalah yang salibah. Bila salibah tukar kepada mujibah sahaja. Dimashq laisa bi'asimah Malaysia. Jadi Dimashq asimah Malaysia. La akhadha minal insan bi kaslan. Kulliyah salibah tukar kepada juz'iyah mujibah. Jadi ba'dul insan ataupun mu'zamul insan kaslanun. Okey. Senang ke susah? Senang ke susah? Kesimpulan dia? Senang ke susah? Susah sikit Ustaz. Susah sikit. Senang. Okey. Okey, Ustaz nak tamatkan kelas. Sebelum tu kamu jangan letak lagi lah. Ustaz nak stop recording saja. Cumanya lepas ni Ustaz nak ambil kehadiran ni. Jangan letak lagi ya. Okey. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.